Okey. Seterusnya kita tengok tentang asas perkiraan zakat. Okey, so yang pertama penilaian itu perlu berdasarkan harga semasa, kan? Dan kita tengok dalam konteks ini kita tengok untuk utamanya untuk nisab itu iaitu jumlah dia berdasarkan harga semasa emas atau perak lah. Okey, aku tengok jumlah nombor 4 tu Okey. So berdasarkan nisab yang ditetapkan, kalau emas 85 gram emas equals to 20 dinar, kan? So apa nilai semasa 85 gram emas? So katalah kita ambil nilai semasa emas adalah 250 contohnya. So nilai semasa untuk 85 gram sekitar 21,250. Maknanya lebih dari itu baru kita dikenakan zakat. Okey. Tadi penilaian. So, yang kedua, tahun berdasarkan tahun hasil pengeluaran zakat. So kita buat tahun by tahun lah, setiap tahun. Okey. Yang ketiga, berdasarkan haul, iaitu tempoh setahun. Dan kita cakap tentang haul tahunan. Tapi di sini ada dua isu. Ada satu isu lah. Okey. Sebabnya kita ni kalau nak kira zakat ni nak pakai tahun Qamariyah ke nak pakai tahun Syamsiah, kan? Sebab kalau sebab ada perbezaan jumlah hari dekat situ. Tahun Qamariyah dia sekitar 354 hari je, kan? Tapi kalau tahun Syamsiah dia 365 hari, kan? So ada beza technically dalam 11 hari atau 12 hari macam tu, kan? Maknanya kalau zakat tu 2.5%, kalau ikut Syamsiah technically perlu 2 lebih lah daripada 2.5% tu, kan? Cuma masalahnya kalau kita tengok syarikat punya perakaunan, dia punya akaun ditutup setiap tahun. Dia tak pakai tahun Syamsiah, tahun Masihi, kan? Dia tak apa tu akaun itu sendiri tahun Masihi, tak pakai tahun Qamari, kan? So ada isu dekat situ, kan? Macam mana kita nak resolve, kan? Tapi ada yang pakai dia kira assume okey je lah kot, sebab kalau bisnes yang bilion-bilion keuntungannya atau juta-juta keuntungannya, banyaklah juga beza dia walaupun point persen je, kan? Tapi tentang macam mana tu tak apalah, itu biar pusat zakat lah yang pening kepala, kan? Okey, so tadi kita dah cakap tentang nisab. Seterusnya perlu tolak harta atau pendapatan yang haram dan syubhah. Okey, dan satu lagi perlu ada penyelesaian kiraan zakat dua kali. Okey, apa maksud kiraan zakat dua kali ni? Kita tak nak berlaku dua kali deduction lah. Okey, mudahnya macam mana? Sebagai contoh, syarikat dah bayar zakat. So as individu tak perlu bayar lah. Simple je. Okey, so sebagai contoh ini daripada zakat Selangor. Okey, so zakat Selangor ini info yang agak recent lah. Tapi dia macam boleh berubah-ubah jugalah ikut masa sebab harga emas fluctuate juga sebenarnya. Okey, so kena tengok jenis emas, dia punya ketulinan, tengok karat dia berapa, kan? So tengok harga dia, kan? Lepas tu ni harga perak. Okey, dan kalau kita tengok info nisab, dia in a way dia akan buat average tahunan lah kot, average tahunan, kan? Sebagai contoh ini yang dia letakkan untuk 2020 buat masa ini, kan? So tahun 2019 dia average ke macam mana ke saya tak pasti. So ini nilainya, kan? Tapi kalau kita tengok 2018 lagi tinggi daripada 2019, kan? Kalau tengok 2017 dia ada pecahan pula, setengah tahun pertama dengan setengah tahun kedua, kan? Tapi kalau kita tengok dengan lebih panjang, lebih menarik, contoh tahun 2002, 2,900 adalah nilai nisab. Maknanya duit lebih daripada 2,900, simpanan lebih daripada 2,900 pun dah kena nisab, dah kena zakat tu. Maknanya sangat rendah lah nilai pendapatan ketika itu, kan? Nilai emas ketika itu, sebab dia relate dengan nilai emas. So agak rendah lah, kan? Sekarang agak tinggi lah. Okay. So itu info-info yang kita perlu aware lah, perlu sedar, dan benda ni perlu agak semasa juga sebenarnya. Tapi kalau nak buat calculation tu tak perlu complicated sangat pun.
dekat zakat Selangor atau zakat wilayah dan sebagainya, dia dah ada kalkulator zakat. Kita masuk je info-info yang diperlukan dan nanti dia kira sendiri untuk kita. Senang. Tak, sekarang ni zaman yang agak mudah lah kan. Tak perlu complicated pun. Okay. So in term of kategori zakat ni ada pelbagai jugalah kan. Biasanya yang ni biasanya semua orang semua orang akan bayar kan. Betul yang tak bayar zakat pun akan bayar kan, iaitu zakat fitrah kan. Sebab apa? Dia dan orang mungkin anggap satu-satunya zakat yang ada ialah zakat fitrah kan. So ini dibayar ketika bulan Ramadan lah, sebelum Syawal kan. Ini yang biasa. Seterusnya zakat pendapatan, maknanya kita punya income. Kalau nanti anda bekerja, anda ada income daripada pendapatan anda, itu adalah perlu bayar zakat kan. Again, dia perlu lebih pada nisab ni lah kan. Seterusnya simpanan. Okay. So kalau simpanan dekat bank, perlu simpanan atau simpan duit bawah bantal pun, kalau lebih daripada nisabnya, perlu dibayar zakat kan. Seterusnya zakat emas dan perak. Okay, ni agak spesifik lah tentang emas dan juga perak. Okay. Kalau lebih jumlahnya, perlu dibayar zakat kan. Seterusnya zakat ternakan. Okay, again dia ada syarat-syarat dia. Kalau lebih berapa ekor untuk lembu, berapa ekor untuk kambing kan, perlu dibayar zakat kan. Dan zakat pertanian. Zakat pertanian pun ada untuk tanah yang diusahakan. Kalau yang satu lagi mengharap daripada hujan sahaja, contohnya ada perbezaan di situ. Dan dalam konteks kita sekarang, kita nak fokus tentang zakat perniagaan lah kan. Tapi ada juga zakat pelaburan kan. Kalau macam kita melabur dalam pasaran saham contohnya kan, kalau lebih nisabnya tu dan haulnya itu, perlu allocate untuk bayaran zakat. Dan juga zakat takaful. Tadi kita cakap tentang zakat KWSP juga kan. Okay, kalau kita tengok zakat pendapatan, macam mana kita nak kira zakat pendapatan, ada beberapa cara, again bergantung kepada kita sebenarnya kan. Kalau kita nak senang, kita masuk dekat kalkulator zakat, lembaga zakat tu dia akan buatlah untuk kita kan. Tetapi dia nak akan buat tu pun dia bergantung kepada kita sebenarnya. Sama ada yang pertama, kita nak kira berdasarkan pendapatan kasar sahaja atau macam mana. Sebagai contoh, pendapatan kasar kita setahun katalah 100,000. Okey, so kalau nak senang, 100,000 darab 2.5%. Berapa? Okey, itulah bayaran zakatnya. Okey, tetapi kita juga boleh masukkan tentang perbelanjaan asas. Okey, so sebagai contoh, pendapatan kasar kita tadi berapa? 100,000 kan. So 100,000 tadi kita boleh tolak dengan perbelanjaan asas untuk diri kita. Okey, macam mana nak kira perbelanjaan asas? Okey, kalau kita tengok ini berdasarkan income tax punya calculation. Okey, so income tax punya calculation, biasanya kalau kita buat income tax, dia akan tolak untuk diri sendiri 9,000. Okey, so pendapatan kasar tadi kita tolak 100,000, tolak 9,000, okey, darab dengan 2.5%. Okey, so itulah zakat yang perlu dibayar. Maknanya kurang lah daripada net ni kan. Atas ni lagi banyak. Ni sebab kita dah tolak 9,000 tu, jadi kurang lah. Okey, so cara yang ketiga, kalau nak kurang lagi kan, kita boleh tolak juga tanggungan. Okey, tanggungan sebagai contoh, isteri 4,000 setahun, anak 2,000 setahun seorang kan. So kalau ada 5 anak, boleh tolak 10,000 dekat sini. So 10,000, 4,000, 14,000 tolak dengan diri sendiri tadi 9,000, so akan jadi 23,000. So 100,000 tolak 23,000, tinggallah 77,000. Okay, 77,000 yang darab dengan 2.5%. Okey, so katalah tanggungan kita ada mak ayah kita yang sakit sebagainya, yang ataupun adik-beradik yang masih bersekolah yang kita tanggung, itu pun boleh dimasukkan dalam calculation kan. Okey, so perbelanjaan asas atau keperluan asas ini mengikut hak kifayah.
merangkumi itulah perlindungan, makna tempat tinggal, makanan, minuman, perubatan, pendidikan dan sebagainya lah, kan, yang diperlukan oleh hak manusia asasi dia lah, kan.